yang bernama Abu Talib. Mereka jumpa dengan Abu Talib, pujuk Abu Talib, "Wahai Abu Talib, engkau halang anak saudara kamu ni daripada bawa Islam." Apa yang dijawab oleh Abu Talib? Pasal anak saudara aku, kau jangan kacau. Ini pasal saudara punya pasal ni. Akhirnya Rasulullah dapat berdakwah dengan baik. Dan pada tahun yang ke-10 Hijrah, dalam keadaan masyarakat Islam makin ditindas, yang Rasulullah ada penyokong, ada kekuatan, tapi yang lemah-lemah ini, golongan yang lemah ini terus ditindas dalam keadaan yang begitu mencabar. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji dengan mengambil dua orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Iaitu pada tahun itu berlakunya kematian Abu Talib yang merupakan bapa saudara, yang menjadi benteng. Sekarang ni tak ada dah, defend tak ada, defend dari segi politik tak ada. Jadi Abu Talib ini menjadi pertahanan politik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila orang politik tak ada, habis. Habis kalau ikut logik akal kita. Jadi Rasulullah sangat sedih kerana dia akan menghadapi cabaran. Sekarang ni bila cabaran dia tak boleh nak tangkis. Kemudian orang buat dia, isteri yang disayangi, yang diingati oleh Rasulullah juga meninggal dunia. Sebab itu tahun itu dipanggil sebagai, dalam ulama sejarah Islam sebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Kerana dua orang kuat Rasulullah SAW hilang. Dan bagi menghiburkan hati Rasulullah SAW, itu bukan tujuan utama. Tujuan utama itu Allah Ta'ala nak muliakan. Allah Ta'ala nak muliakan Nabi kita Muhammad SAW, dan nak muliakan manusia. Sebab kalau kita lihat dari segi sainsnya, bumi dan langit ini suatu masa dahulu adalah rapat, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Awalam yaral ladina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma. Allah Ta'ala sebut ayat ni pada orang bukan Islam. Kita bukan Islam, kita yang Islam ni, kita nampak bahawa perkara ini dikaji oleh orang bukan Islam. Awalam yaral ladina kafaru, tidakkah orang-orang bukan Islam melihat annas samawati wal ard, bahawa langit dan bumi dulu rapat. Fafataqnahuma, kemudian kami pisahkan daripada di antara langit dan bumi. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan daripada air ini makhluk-makhluk Allah yang hidup. Afala yu'minun, tidakkah mereka beriman? Apa yang barat hari ini dia sebut teori Big Bang. Teori Big Bang. Jadi teori ini bahawa unsur langit dan bumi ini telah berpisah. Siapa yang memisahkannya? Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj ini telah menghimpunkan antara unsur langit dan unsur bumi. Siapa dia unsur bumi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peristiwa Isra ini Allah Ta'ala nak muliakan Nabi. Tapi sebelum Nabi di Isra itu, sebagaimana dinyatakan dalam hadis, ketika Nabi berehat-rehat di Masjidil Haram, walaupun ketika itu dalam keadaan mencabar, tapi Rasulullah tak dihalang. Tempat Masjidil Haram ni walaupun orang musyrikin, tapi bila ada dalam tu aman, berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbij'al hadha baladan amina, ya Allah, jadikan bumi Mekah ini sebagai bumi yang aman. Walaupun mereka tidak suka pada Rasulullah, tapi bila Rasulullah berada di kawasan itu, mereka tak kacau Rasulullah SAW. Bahkan ada sebahagian daripada mereka, bila Rasulullah semayang pada waktu malam membaca Al-Quran, ada di kalangan mereka ni yang curi-curi dengar apa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahawa dalam sembahyang malam itu Rasulullah baca dengan suara yang agak kuat. Bila Rasulullah baca Quran, curi dengar oleh Abu Jahal dan beberapa pembesar Quraisy yang lain.
Jadi ketika mana Rasulullah SAW berbaring di berhampiran dengan Kaabah ini, tiba-tiba Rasulullah SAW didatangi oleh 3 orang. Didatangi oleh 3 orang. 3 orang ini telah datang kepada Nabi SAW dengan membawa satu bekas beserta dengan air Zam-Zam. Dan Nabi sedar ketika itu yang mana yang datang itu adalah malaikat, dan malaikat telah membelah dada Nabi SAW. Operation itu sebenarnya kesan fizikalnya ada. Sebab tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang melihat jasad Rasulullah SAW, dia kata, saya melihat pada dada Rasulullah SAW itu ada kesan jahitan. Cuma bagaimana dijahit, ini perkara yang kita tak boleh nak gambarkan. Kerana bukan dia masuk dalam ICU, masuk dalam bilik bedah, tidak. Bedah tu dekat Kaabah. Hari ni dekat Kaabah pun tak ada bilik bedah. Kalau zaman moden ni bedah logik kan, boleh terima. Tapi yang Nabi dibedah ini bedah yang luar biasa. Bedah yang biasa dekat bilik pembedahan, dibedah biasa. Tapi Rasulullah dibedah oleh malaikat dan dijahit, ada kesan jahitan. Macam mana dijahit, guna apa, Allah Alam. Jadi apa yang berlaku, dada Nabi SAW dibedah dan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Dibersihkan dengan air Zam-Zam. Dan di sini kita lihat, di situ adalah unsur fizikal. Dada atau hati adalah satu unsur fizikal. Cuma kita tak tahulah disebut tu hati. Jadi hati itu yang macam mana? Adakah hati yang bentuk fizikal ataupun jantung ke apa? Itu kita tidak pasti. Di mana hati ini melibatkan perasaan. Dikeluarkan hati yang fizikal itu, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Maknanya dosa tu bila masuk dalam hati, dia boleh jadi bentuk fizikal. Kadang-kadang penyakit dalaman ini puncanya adalah daripada perbuatan fizikal. Perbuatan yang negatif dikeluarkan, segala bentuk negatif. Nabi tidak buat maksiat. Tapi ada benda-benda yang tidak baik itu dibersihkan daripada hati Nabi, dan dimasukkan benda yang tersirat. Dimasukkan apa dalam hati Nabi itu? Dimasukkan iman. Dimasukkan iman dan takwa dalam hati itu. Jadi iman dan takwa ini mungkin mata fizikal kita tak nampak, tapi iman itu adalah satu benda yang tersirat, tapi dia boleh jadi macam satu objek yang nampak, seolah-olah begitu yang diberitahu oleh Nabi SAW. Dan dada Nabi ini dibelah bukan satu kali. Kalau kita lihat dalam sejarah 2 kali. Kali pertama ialah ketika dia berusia 4 tahun, ketika baginda SAW bersama dengan Halimatus Sa'diyah itu dibelah dada. Dan pengajaran daripada pembelahan dada ini ialah pentingnya kita menjaga hati. Macam mana nak jaga hati? Hati ini dia boleh